Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menyaksikan kami berdua dalam rancangan Akustika Ramadan 2021. Bersama saya, hos anda, Ustaz Safwan. Dan saya, Anas Rizwan. Aduh. Ustaz, Kenapa ni, Anas? Pening betul lah kepala saya ni. Denyut ni. Kenapa pening ni? Macam ni, Ustaz. Saya sejak 2-3 manjak malam ni, kan, saya tak boleh tidur. Saya mencari Laila. Saya keluar waktu malam mencari Laila. Lepas tu saya nampak pokok sedang sujud. Apa ni semua? Itu Lailatul Qadar. Yang cerita tu tadi mungkin bayangan macam mana Lailatul Qadar. Tapi kita tak naklah cerita panjang. Sebab apa? Tetamu jemputan kita hari ini akan menceritakan tentang mengejar malam Lailatul Qadar. Ustaz, siapa Ustaz? Saya tak sabar nak tahu siapa Ustaz. Okey, sekejap saya panggil. Sekejap. The Locos, music. Ustaz. Assalamualaikum. Kena pegang kuat. Inilah dia Ustaz jemputan kita hari ini, Ustaz Ashraf. Nampak macam lain sikit kan? Nampak macam Wolverine. Itulah. Ada pakai. Awak inilah tetamu jemputan kita pada hari ini, Ustaz Ashraf yang akan menceritakan tentang mencari malam Lailatul Qadar. Nampak handsome lebih kurang. Tapi bajunya sama dengan Anas. Maksudnya handsome lebih kurang sinilah. Belah situlah. Kita bagi dia menang dulu, sekejap lagi kita bantai dia. Jadi sebelum kita dengarkan penerangan daripada Ustaz Ashraf tentang mencari malam Lailatul Qadar, kita akan dengarkan dulu satu persembahan daripada artis jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Bulan Purnama. Gitu. Cantik indah bersiri-siri di malam Lailatul Qadar. Gitu. Perumpamaan. Okey. Kita nak menjemput Siti Nordiana. Persilakan. Ya
Ashraf tak berkelip oh. Oh, itulah saya duk Tadi tu. saya duk perhati dia tadi. Dia tengok Nana Ada, nyanyi kalau dia tak tak ada bergerak. SOP saya buang. Tak ada sopi saya buat. Tapi baju semua Ustaz. Pakat. Oh, Pakat pakai. dah. Oh, faham. Macam mana ni? Semua memang pakat semua sama kau. Ah, betul apa tiba-tiba. Tiba-tiba lain. Tiba-tiba lain. Jadi insyaAllah kepada para penonton yang berada di rumah, terima kasih kerana menyaksikan kami dalam Akustika Ramadan 2021. Dan kita akan membicarakan tentang tajuk Lailatul Qadar bersama tetamu jemputan kita hari ini, Ustaz Ashraf. Tadi dah tanya khabar kat atas, sudahlah. Wolverine Malaysia. Wolverine Malaysia. Okey Ustaz, kita sedia maklum bila masuk bulan Ramadan, antara satu malam yang paling manusia tunggu-tunggu tadi, macam Ana sebut tadi, malam apa? Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ni malam ni punya banyak ganjaran dia. Tapi sebelum kita sentuh topik tu, kita nak cerita sedikit sebanyak tentang halal. Halal ni kita nak makan tu halal kan? Ya, Kalau masuk benda yang tak elok pun nak kejar malam Lailatul Qadar pun tak dapat. Betul. Tadi tengah duk sembang Anas tadi. Tu dah sembang tu. Kenapa orang Islam ni perlu ambil yang halal? Oh, itu soalan dia. Itu soalan dia. soalan Kenapa? dia senang Kenapa? je. Saya tambah sikit. tambah. Dah lah kena halal. Yang baik pula tu halalan thayyibah. Ya, betul. Kenapa Ustaz? Baik, simple ya. Dalam agama ni dia ada 3. Satu nama halal, satu nama haram. Tengah-tengah bainahuma mushtabihatun, iaitu benda yang ragu-ragu. Jadi clear lah. Kalau kita nak makan ke, nak berubat ke, nak pakai sesuatu ke, sebab dia menunjukkan kesahan semayang kita, menunjukkan macam mana perolehan kita, terima tak terima Tuhan ambil daripada ibadat kita. Sebab tu kita kena tengok halal. Ada penting. Macam sebut halalan bukan setakat halal, thayyibah pula. Halal satu bab. Thayyibah tu melibatkan bersih, ada unsur integriti, unsur-unsur kebaikan, jenama-jenama perjenamaan yang baik. Itu thayyibah, halal dan baik. Sempurna, cantik, bersih, kebabung. Kebabung. Maknanya Tapi kata tak ada secara dalam kitab. mudah orang faham Ustaz kan. Setengah orang kata benda tu halal, tapi kalau makan berlebihan dia jadi tak baik. Maka Islam pun larang tak? Contohnya apa Nas? Contoh makan yang lebih-lebih contoh gini. Bukan. Tengok macam ada pengalaman. Iyalah, kita berbuka kadang-kadang, kita berbuka dengan begitu banyak. Makanan tu halal Semua nak dah. sumbat waktu tu lah, murtabak lah nak sumbat. Sampai tepung jadi gurita. tak baik untuk tubuh badan. Dan juga Ustaz, kebiasaan kita rakyat Malaysia kan, bila pergi kedai makan ke apa, kita cari cok halal tak? Sampai orang lupa, ubat pun sebenarnya mainkan peranan penting dalam hidup. Pening kepala kita makan ubat. Pentingnya bila kita mencari persijilan produk halal dalam satu-satu produk tu. Ustaz, silakan. Dia macam ni, kita tak katalah benda yang tak ada cocok halal tu tak halal. Tetapi itu salah satu kita punya inisiatif yang mencari sesuatu yang telah diteliti dengan baik. Orang nampak makan makan yang halal. Padahal ubat Nabi sebut tatadawa wala tatadawa biharamin, jangan kamu ni ambil berubat dengan benda yang haram. Jadi benda yang haram, kandungan yang masuk, yang duk injek masuk, yang kita makan, termasuklah macam kita make up tadi. Make up tu dia tengok pada mana? Kandungan make up, beruih make up. Jadi kalau kata ubat, dia bukan tengok setakat kilang. Dia tengok bahan yang digunakan daripada mana. Dia bagi tahu kata ubat apa sakit lutut. Tapi tiba-tiba rupanya bukan sakit lutut, dia sakit pinggang. Tak boleh juga sebab nak bagi kena cakap betul-betul. Jadi kalau kita ada ubat, kita nak dapat cop sijil halal daripada JAKIM sebagai contoh, dia tengok semua. Dia tengok dengan teliti sebab dia nak bagi orang Islam ni rasa selesa. Pentingnya JAKIM nak keluarkan cok halal tu pun macam-macam proses yang dia lalui. Bukannya senang-senang jadi nak bagi. Maknanya kalau satu-satu produk tu dah dapat cok 100% halal tu, insya-Allah dah tak ada masalah. InsyaAllah. Dan kita pun tak dipertanggungjawabkan. Kita tak dapat dosa lah. Senang. Okey Ustaz, ada satu soalan lagi sebelum kita berhenti berehat. Sebelum tu ada satu lagi nak tanya. Setengah orang ni bak makan tak ada masalah. Dia agak ragu-ragu nak ambil ubat waktu bulan Ramadan. Apa kata Ustaz? Okey, dia macam ni, faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa sakit dia boleh ganti hari lain. Macam Anas ni macam kerap sangat sakit. Okey, contohlah kan. Dia macam ni. Ingatkan duk diam tak kena. Dah, itulah. Tapi macam mana tahu? Kita tengok muka kita boleh agak. Kita boleh agak kan. Bau-bau tu ada kan. Dia kalau sakit boleh ganti hari lain. Cuma sakit tu ulama bincang sakit macam mana? Sakit yang boleh menghalang daripada puasa. Tiba-tiba sakit tersepak batu. Itu tak puasa. Itu tak jadi Anas. Walaupun hari tu pernah tanya soalan macam tu. Tapi itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau dia kata jenis sakit kepala. Jenis kalau nak buat kerja tak boleh. Contohnya sebelum sahur dia perkenalah siap-siap ubat pening kepala. Ubat tu ni je alasan.
Alasan? Ayak tu lah. Air tu sebenarnya. Ubat tu sebab Ubat satu. tadi. Ayak kathira. Ayak 2 jak tu. Maknanya pengambilan ubat tu tak ada masalah. Tak ada Selagi masalah. mana ia tidak memberi kesan kepada tubuh badan dia. Kandungan ubat tu kena tengok. Kandungan ubat ubat halal, tu. ubat yang bersih. Okey, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan artis jemputan yang menyanyi sekali tadi. Yang Ustaz Ashraf dia tak kelip mata tengok tadi. InsyaAllah kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih sudi untuk terus bersama-sama dengan kami semua dalam rancangan Akustika Ramadan. Nah, kalau tadi dia buat persembahan kat atas pentas, sekarang dah duduk bersama-sama dengan kita. Apa khabar? Alhamdulillah. Nana? Alhamdulillah. Sihat. Betul lah. Muka seronok sangat. Kenapa? Kita pula nak cerita pasal Laila. Laila malam. Malam. Ada bulan kat sini. Ada pula. Baiklah pick up line tu. Dan saja. Pandai. Pandai. Okey, malam ni kita menceritakan tentang Lailatul Qadar. Dan Nana pun sebenarnya waktu kat belakang tadi kata saya ada soalan nak tanya tapi kita bagi dia simpan. Bagi dia tak sabar nak tanya dulu. Tenang dulu. Dan hari ni kita bercerita tentang Lailatul Qadar. Okey Ustaz. Yang sebenarnya orang nak tahulah. Apa sebenarnya itu malam Lailatul Qadar? Beza apa dengan malam-malam yang lain? Okey, pertamanya tadi sebut Laila. Laila tu malam. Laila. Yang pentingnya benda ni berlaku malam. Dia tidak boleh nahar, tidak boleh siang. Betul. Jadi dia ada ibadat malam, ada ibadat siang. Nabi pernah sebut man qama ramadhana, siapa mendirikan Ramadan. Ada kata man qama lailatul qadar, siapa mendirikan malam al-qadar. Jadi malam ni daripada lepas maghrib sampailah kat subuh itu adalah malam. Cuma beza dia, malam Lailatul Qadar ni dengan spesifik dia sebut khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam. 1000 bulan. 1000 bulan. Ah. Bulan, bukan malam. Bukan. Waktu Lebih kurang sebut- 83 tahun. Waktu cikgu ajang tu dia tertidur time tu. Dia bukan tertidur. Waktu tu dia... Saya pun tengok. Tak tahu nak kata. Jadi saya ambil Yupamol untuk gunakan Ya. 1000 bulan tu lebih kurang 83 tahun. Kita tak tahu nak hidup berapa tahun. Saya lebih kurang kat 30. Saya paling tua kot kat sini. Saya tengok muka kita tahu dah. Tengok muka. Saya pun tak apa. Saya redha je lah. Kan? Tapi meninggal dia tak kira muda tua. Allah, kena kat aku balik. Jadi bila nak hidup 83 bulan tentu. Betul. Tapi Tuhan bagi satu malam buat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau istilah dalam bahasa Arab kan, dia kalau nak sebut banyak, kadang-kadang dia sebut 7. Kadang-kadang macam terlalu banyak dia sebut 1000. Macam yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yamin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi macam tu juga bila nak sebut Lailatul Qadar ni, hebat tak hebat? Siapa ibadat malam tu ataupun buat apa-apa saja benda baik, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Apa tanda-tanda Ustaz malam Lailatul Qadar? Macam mana kita nak tahu? Tadi sebut nampak pokok lah apa semua. Dah lah yang saya tahu waktu belajar dulu. Okey, nampak pokok tunduk, tu malam Lailatul Qadar. Nampak kan pokok tunduk? Saya tak tahu. Ada lah kan gambar lah. Ada orang dulu kan. Tu gambar. Dia ni ada hadis Nabi sebut, tanda yang Nabi sebut kebanyakannya tanda tu dia macam surface saja. Nabi kata malam tu kamu tidak akan mendengar salakan anjing, kamu tidak akan merasa ketenangan, bintang-bintang tidak akan kelihatan. Dan antara yang paling clear Nabi sebut, bangun pagi, cahaya matahari tu nampak macam redup-redup sikit. Itu tanda-tanda. Tapi benda tu dia tak semestinya kita bukan senang kita nak kata benda tu confirm. Siapa nak cop kata semalam Lailatul Qadar. Jadi kita tu kena buatlah sepanjang malam. Kena malam tu kita buat memang Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Tapi kita kalau kerja security guard contohnya, kerja shift malam lah, kilang ke. Ataupun jenis macam Anas balik apa? Duk pi mana tu balik malam-malam tu. Syuting. Syuting. Perlu kat aku. Bini saya tengok tak? Oh ya ke? Bini saya tengok. Tak apa. Kan duk balik tiap malam tak nampak pokok tunduk pun. Tak semestinya pokok tunduk. Dia cuma pengalaman tajribah orang-orang yang pernah rasa. Kalau Tuhan nak tunjuk, dia boleh tunjuk. Itu je. Maknanya antara tanda-tanda pada malam itu kemungkinannya adalah sesuatu yang berbeza dengan malam-malam yang lain. Ya. Rasa tenang. Rasa tenang. Dan nampak tadi sebab Ustaz sebut tenang kan. Tengok Nana rasa macam tak tenang. Dia nak tanya soalan tu. Dia simpan daripada tadi. Nana jangan bila tanya. nak habis ni? Bila nak Nana habis boleh ni? dia ustaz. Oh, Tu sahibul fadilah. Okey. Silakan Nana tanya Ustaz. Lama Nana simpan soalan ni. Okey.
Okey, nak tanyalah. Takut. Okey, kalau untuk perempuan lah kan, tiba-tiba dia kena pada waktu malam Datang Lailatul bulan. bulan. Ya. Jadi apakah amalan yang boleh dilakukan untuk dia juga dapat Lailatul Qadar? Hebat ni orang yang bersemangat. Semangat. Semangat noh. Betul. Walaupun malam tu 10 malam terakhir tiba-tiba datang haid sebagai contoh. Orang perempuan ni bila kita sebut ibadat, Nabi kata satu hadis ada Nabi sebut salatul lail, solat malam. Ada sebahagian menyebut man qama qiyam. Qiyam bermaksud apa saja. Apa saja. Berzikir, berdoa, baca Quran. Jadi orang perempuan mungkin kita mazhab Syafi'i tak boleh baca Quran. Dia boleh berzikir. Dia boleh berwirid. Dia boleh berdoa. Boleh. Doa. Sebab itu bila Nabi beritahu kepada Aisyah, apa kamu nak buat malam Lailatul Qadar? Diajar dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pengampun. Ampunlah kami ya Allah. Itu antara doa yang disuruh oleh Nabi. Simple ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lebih kurang simple sahaja. Kalau tak boleh bahasa Arab, dia ulang tu saja macam boring. Nak doa apa pun doalah. Anas nak doa apa pun tadi tu boleh. Bahasa Melayu lah. Boleh. Qul ma syi'ta. Sebutlah bahasa apa yang Nana nak menyanyi-nyanyi. Ya Rabbi. Boleh. Pun boleh juga. Boleh ikut suka Nana. Bagi contoh. Nampak macam sungguh-sungguh tadi. Saya dah tak lagi pesanan apa pun, tapi tak apa, insya-Allah kita terima. Dia banyak puji belah sana, belah sini dia banyak entam lah. Sebab dia tahu insya-Allah setiap orang dia ada kelebihan dan Gua kekurangan ajar. masing-masing. Nampak macam bahagia Ustaz Ashraf hari ni. Yelah, tadi tak nyanyi. Ha? Tadi Ustaz tak nyanyi, sebab tu dia bagi sikit-sikit je. Itulah. Elok jangan nyanyilah. Oh, jangan nyanyi. Jadi insya-Allah kita akan berehat sebentar selepas daripada ini, tapi kita ada juga persembahan daripada tetamu jemputan kita, artis jemputan kita yang kedua. Siapa dia, Anas? Kita ada Amir Masdi, Ustaz. Amir Masdi. Ya. Yang mana satu? Ya, yang waktu AJL dia tarik satu kali, habis terdiam. Satu ni. Memanglah terdiam sebab tak ada orang. Iyalah. Sopi. Dia tarik satu kali. Inilah dia. Kami persembahkan kepada anda. Amir Masdi. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari
kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Akustika Ramadan. Salam sayang. Gitu. Itu dah tagline kita Itu tahun ni, tagline Ustaz. kita untuk tahun ini, alhamdulillah. Dan tadi kita dah dengarkan persembahan daripada Amir Amir Masdi. Masdi. Dia buka je mulut bergegar ni sini. Kat mana tadi? Boom. Macam tu. Wah, bergegar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Amir? Sihat Alhamdulillah sihat, baik. Alhamdulillah. Tadi Amir Masdi dah sampaikan sebuah lagu untuk kita. Buat halwa telinga lah. Duk sembang-sembang cakap pasal agama. Cerita sikit bagi orang kata apa, bagi tenang sikit Bagi jiwa tenang tu. sikit lah. Bagi tak tidur awal. Tak tidur awal. Sebab kita punya tayangan ni pukul 11. Tak, kita kalau program-program agama ni kita nak tidur lah. Dia kena ada sikit nyanyi baru lah tenang. bangun balik. Dia cakap berdasarkan pengalaman. Kita kena tahu dengan benda-benda. Jangan sebut kita. Jangan sebut kita. Sebut kita. Weh, jangan sebut kita. Okey. Kami lain. Contoh, saya cakap contoh. contoh. Aduh. Baik, tadi dah diterangkan oleh Ustaz Ashraf tentang beberapa perkara tentang Lailatul Qadar. Dan kita nak tanya lagi. Tapi sebenarnya ada soalan nak tanya. Tapi kita bagi peluang pada tetamu jemputan dulu. Tengok muka dia macam, aku nak tanya, boleh tak bagi Betul, dulu? saya Boleh tak ada bagi dulu? benda nak Nampak tanya macam- pasal malam Lailatul Qadar ni kepada Ustaz. Contohlah macam saya pernah dulu ada experience like busy dengan kerja sampai balik lewat malam apa semua, tapi malam hari tu dah set niat dah untuk bangun solat Lailatul Qadar malam tu. Tapi terlajak kesampaian. tidur. Kadang-kadang terlajak tidur ataupun macam tak larat nak bangun bila terjaga kan. So dengan niat yang kita dah ada tu cukup ke untuk like dapat Niat tak menghalalkan cara, Ustaz. Yang ni. Kalau yang ni banyak kali amal ibadat pakai niat. Baik, dia macam ni. Dia kalau ikut dia syarat paling mudah lah. Paling mudah. Dia tak kata semestinya dapat, tetapi syarat paling mudah. Majoriti ulama sebut dia sembahyang isyak berjemaah, dia sembahyang subuh berjemaah, dia insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia tak sembahyang tarawih. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu paling kurang lah. Paling kurang. Tapi kalau dah kata malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mengaji Quran, lebih baik daripada 1000 kali kita mengaji Quran. Kalau malam tu contoh main game. Jadi bagus juga. Lebih kurang dalam 1000 kali main game. Okay. Bagus juga. Contoh. Jadi kalau lah sibuk macam mana pun, kalau boleh kita spend, sebab 10 akhir tu Nabi Sya'du Mi'zar. Nabi ikat kain. Apa maksud Nabi ikat kain? Nabi nak bagi tahu ada isteri Nabi pun Nabi tak bersama. Bahkan Nabi kejut, jom kita bangun sembahyang. Sebab nak bagi tahu tu Tuhan nak dengar kita punya doa. Paling kurang pun tak larat lepas main isyak tu, paling kurang lah doa lah macam saya ajak tadi lah. Doa minta ampun dosa, minta segala-galanya. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Kita harap-harap dapat. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu mana kamu. Ya. Kalau agak-agak dah tak boleh sangat kan, macam Ustaz sebut tadi kan, doa je lah, aku tak larat bangun malam ni ya Allah. Kalau amalan Lailatul Qadar kau ampunkan dosa aku ya Allah. Itu antara cara yang terbaik lah. Betul. Dan ada nak tanya Ustaz tadi, saya tanya sabar dulu. Tanya. Semua nak tanya. Sabarlah kejap. Ya. Ustaz, ada tak mungkin nas-nas atau dalil-dalil yang tertentu yang dia beritahu akan berlaku Lailatul Qadar pada malam-malam sekian? Contohnya mungkin kita ada dengar, ada setengah orang di luar sana dengar pada khusus 10 malam terakhir sahaja ke, ataupun pada malam ganjil dan sebagainya. Apa kata Ustaz? Okey, baik. Sebenarnya ulama kata ada 40 pandangan. Nak bagi tahu, ada yang kata daripada 1 Ramadan pun ya. Ada yang kata. Sebab kita tak tahu. Tapi cuma Nabi bagi syarat. Nabi bagi syarat dan Nabi bagi clue. Sebab Nabi nak bagi tahu secara direct malam bila. Ulama bincang, Nabi tahu tak tahu? Majoriti ulama kata Nabi tahu, cuma Nabi tak nak bagi tahu. Kenapa Nabi tak nak bagi tahu? Takut semua pakat duk fokus malam tu je. Betul. Kan? Tengok malam 23, lepas malam 24 dah tak ada dah. Tolak jawab. Tolak jawab. Tolak jawab. Kan, jadi kita tak tahu. Nabi kata carilah, iltamisuha, istilah tu, ataupun taharrau, carilah asyrul awakhir, 10 malam ganjil, 10 malam akhir. Nabi kata 21 sampai dah malam raya. Lepas tu pula Nabi bagi clue lagi. Orang duk tanya-tanya ni, sahabat tanya, Nabi kata carilah malam witir, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Lepas tu ada lagi macam-macam pandangan, sampai yang kata berkemungkinan kuat malam 27. Bersungguh-sungguhnya mereka nak bagi tahu, sebab bukan nak bagi tahu kata dia orang dapat, tapi nak galakkan kalau boleh malam tu konsentrate sikit. Tinggal-tinggal lah tepi-tepi apa-apa tu, duk Main game. game tu lah tinggal. Kan? Contohnya lah. Contoh. Nasib baik Amir dah dapat dah tu. Macam Nana, tak apa, dia terlekung semua, Quran semua dah ready dah.
Nampak saya punya payung? Contoh. Tadi Anas macam nak tanya tadi. Tanya. Ustaz, macam orang lah duk tanya apa zaman-zaman Nabi dulu duk tanya Nabi macam mana nak dapat Lailatul Qadar kan. Saya pun nak tanya juga apa tips Ustaz? Macam mana kita nak dapat penonton-penonton semua kat rumah tips-tips untuk memperolehi manfaat bulan malam Lailatul Qadar. Ada satu amalan yang diamalkan oleh para salafus salih. Dia dalam bab agama ni. Bab dunia ni Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Tapi bab agama nak lawan bab ibadat ni, kita tak boleh lawan. Tahajud dia orang lagi power lah. Zaman-zaman sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi dan juga orang ulama-ulama zaman dulu, salah satu tips dia orang akan first kali qailulah. Qailulah ni tidur sekejap. Lebih kurang sebelum zuhur sikit. Dia bagus. Ada kajian tunjukkan kalau kita tidur 15 minit dia boleh cover 4 jam. Betul? Sebelum zuhur, Ustaz? Yes, kalau duduk mak tafiz dulu wajib tidur qailulah. Power nap. Dia macam kita buka handphone lah, kita ada refresh. Otak kita ni kadang dah serabut macam-macam kan, dengan Anas, dengan Sofwan pening kepala, refresh. Hilang Ustaz, lega kan. Jadi set balik. Tidur qailulah. Nombor 2, mandi lepas maghrib. Ini antara amalan salafus salih. Mandi lepas maghrib. Sebab apa dia orang mandi lepas maghrib? Sebab dia orang nak betul-betul bertenaga. Dia orang buat preparation. Dan yang paling penting saya ingatlah tips ni. Yang ni kena ada kat rumah nah. Syekh Anas nak kesian tengok. Nampak insaf tu. Kita kena ada satu ruang paling kurang dekat masjid-masjid lah. Dia macam kalau dekat masjid kita sembahyang okey. 20 rakaat pun okey. Steady ya, orang kiri kanan dah nampak. Balik rumah habis ya. Kalau boleh suasana surau, suasana masjid bawa masuk dalam rumah. Sebab tu dalam rumah kena ada satu ruang khas. Nana letak rehal situ, letak telekung situ, letak sejadah situ. Situ tempat kita dengan Allah. Dapur tempat makan. Meja makan tempat makanlah. Bilik mandilah. Tak ada orang makan dekat Bilik mandi tak ada. Tidak. Kalau kata ruang tamu, Ada Ustaz orang nak makan siang. itu Berdasarkan berdasarkan pengalaman. Pengalaman pula. Sebab tu sayang setiap ruang dalam rumah ada hak, ada apa? Orang kata apa? Dia punya Bahagian dia masing-masing. bahagian masing-masing. Tapi sayang rumah kita tidak ada ruang kita dengan Allah. Macam mana bila kita insaf? Paling kurang kita lalu dia nampak sejadah tu panggil aku tu. Jadi kita pun nampak okey, Allahu akbar. Jadi itu Nampak tips macam nak dia. beli sejadah. Nampak macam nak beli sejadah. Saya ada Ustaz, saya ada banyak sejadah. Dan saya ada satu tips lagi untuk Anas dan juga para penonton di rumah. Kalau nak dapatkan malam Lailatul Qadar dan kongsi, saya selalu kongsikan tips ini dengan semua orang. Kalau nak dapatkan Lailatul Qadar, tips dia beribadahlah seolah-olah tiap-tiap malam tu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah takkan dalam semua hari kita buat, insyaAllah kita takkan terlepas malam Lailatul Qadar. Amin. InsyaAllah kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Akustika Ramadan. Jangan ke mana-mana. Salam Ustaz, saya difahamkan malam Lailatul Qadar ni dia akan jatuh pada 10 malam yang terakhir. Jadi saya nak tanya macam mana pula malam-malam yang sebelum tu? Maksud saya kalau kita mengejar 10 malam yang terakhir, 10 malam yang malam-malam sebelum tu adakah kita boleh relax ataupun macam mana? Yang tu saya nak tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, betul ke hanya orang-orang yang terpilih yang Allah dah tentukan dia untuk bertemu dengan pada malam Lailatul Qadar itu. Kalau macam saya buat sepanjang 30 bulan Ramadan tu, saya qiyamulai apa semua, tetapi kalau bukan rezeki saya untuk dapat malam Lailatul Qadar itu, maka tak dapat. Betul ke benda tu? Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton masih sudi untuk terus bersama-sama dengan kami semua dalam rancangan Akustika Ramadan. Tadi Anas pening kepala kan? Dah makan Eufemol 650 satu biji. Lega tak? Lega lah Ustaz. Alhamdulillah. Dah lega. Confirm pula 100% halal. Wah. Jadi insyaAllah, Ustaz, tadi dah dapat soalan kan? Ya. Orang pertama tadi muka macam saya tapi bukan dia tu. Bukan. Orang lain. Bukan, jauh. Tak bagi langsung. Tak bagi, saya takkan bagi. Saya takkan bagi. Saya takkan bagi. Jadi persoalan dia tadi Ustaz, yang pertama tadi 10 malam terakhir Ustaz kata pun tadi adalah antara malam yang dijamin Lailatul Qadar. Itu malam-malam sebelum tu macam mana? Boleh relax ke, chill. Okey, betul. Memang Nabi suruh konsentrate Ashrul Awakhir, 10 terakhir. Tapi
Kalau hadis Nabi secara general, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mendirikan malam Ramadan secara umum daripada malam 1 sampai malam 30. Siapa mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka Allah ampun dosa-dosa dia yang lepas. Jadi kalau kita konsentrate daripada 1, 2, 3 sampai akhir, insya-Allah Allah ampun dosa-dosa kita. Jadi janganlah kita kata nak konsentrate 10 saja. Betul, kita nak konsentrate 10 sebab ikut cara Nabi. Nabi sampai kat ni apa? I'tikaf wa antum akifuna fil masajid. Pilih masjid pula i'tikaf. Sebahagian kata Nabi buat macam satu macam kemah kecil khas. Nak menunjukkan betul-betul. Tapi daripada 1, 2, 3 tu Nabi buat juga. Sahabat Nabi buat juga. Dan biasanya kalau daripada malam first tak buat, nak pi kat 10 tu biasa. Lemau lah. Dia lemau. dia lain sikit. Dia tak ada orang kata apa bagi panah. Enjin tak jalan. Kalau nak cerita tadi saya sebut tadi 40 hari kan. 40 pandangan kata bila Lailatul Qadar. Ada pandangan kata 17 Ramadan. Ada pandangan kata malam sebelum daripada Ramadan iaitu 20, belum malam 10 yang terakhir. 20 tu genap. Ada. Dan ada yang kata daripada 1. Ada pandangan. Jadi kita ni buat je lah semua. Senang. Tak rugi pun. Kebiasaan kita rakyat Malaysia pula, Ustaz Anas kan. Kalau kita perasan 10 malam awal tu semangat orang pergi masjid. Ya. 10 malam terakhir sudah terbalik. Betul? Semua duduk dekat rumah. Ya. Itu yang kita risau tu. Dan tadi soalan kedua tadi daripada jemputan kita juga, itu pun kadang-kadang menjadi persoalan. Orang kata bukan semua orang dapat malam Lailatul Qadar tu Anas. Orang tu pilih je. Kau bangunlah semayang macam mana pun kalau malam tu Allah tak bagi, Down lah. down kita rasa macam ni macam mana ni. Betul ke Ustaz? Okey, dia macam ni. Orang yang betul-betul konsentrate pada malam-malam Lailatul Qadar, dia tidak mengharapkan result. Dia mengharapkan effort. Yang saya sebut tadi lah. Dia tidak mengharapkan keputusan, tapi dia mengharapkan apa yang dia usahakan. Dia akan seronok. Malam tu dia puas hati. Dia buat. Jadi kalau kita nak tahu siapa dapat, siapa tak dapat, tidak ada siapa boleh pastikan dia dapat tak dapat. Sebab belum menjadi syarat orang tu nampak pokok apa tu Tunduk. belum menjadi syarat. Ada orang tak nampak langsung pun isyarah-isyarah itu. Ada orang Allah pilih, Allah bagi nampak. Jadi sebab tu ulama menyebut kalaulah dia amal 30 malam. Tiap-tiap malam sembahyang tarawih, sembahyang apa semua tiap-tiap malam. Insya-Allah dia dapat. Walaupun dia tak jumpa benda black. Insya-Allah dia dapat. InsyaAllah. Dan ingatlah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada golongan manusia ni mereka mengorbankan diri mereka ni semata-mata nak cari redha Allah. Korban ni bukan setakat pergi perang je, betul Ustaz. Dia nak korban ke masa tidur. Dia tahu aku nak semangat ni 10 malam terakhir. Dia sanggup korban ke waktu tidur dia semata-mata untuk ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan ni sebenarnya Anas lagi susah nak buat daripada angkat pisau atau angkat senapan pergi perang. Betul. Perang lawan nafsu tu yang paling susah tu. Jadi insya-Allah Ustaz, untuk soalan terakhir ni Ustaz. Soalan terakhir, sedar tak sedar dah hujung dah. Hujung dah. Untuk yang terakhir ni Ustaz, mungkin sedikit nasihat. Saya malu sepatutnya Anas nasihat kita semua kaum muslimin. Sebab kita ni bukanlah kita yang terbaik. Bila kita makin buat kita rasa makin kita kurang. Dalam ibadat ni dia tidak boleh tengok orang yang kurang. Dia tengok orang yang lebih. Bab rezeki kita tengok orang yang kurang supaya kita rasa syukur Allah bagi banyak ni. Tapi bab ibadat ni kita kena tengok orang yang lebih. Kalau kita dah tengok aku dah buat dah, aku dah semayang dah, aku dah tarawih dah, orang tu 8, aku 20, orang ni begini-begini, tak selesai. Jadi harapan kita semua pada malam yang dikatakan Lailatul Qadar, kita harap Allah bagi taufik. Taufik ni maksudnya kita kena minta. Ya betul. Allah ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kurniakan kepada kami rasa syukur padamu, kurniakan kepada kami untuk ingat padamu. Kita kena minta ke Allah untuk ingat sebab kita selalu lupa. Betul. Wa husni ibadatik, bagi kami boleh buat ibadat yang baik. Kena minta. Kadang-kadang kita tak minta, kita dah rasa kita boleh buat sendiri dah. Allah pilih. Bukan semua Allah. Ada orang Allah tidurkan pada malam Lailatul Qadar. Allah lelapkan dia. Allah penatkan dia. Jadi kita nak Allah pilih kita untuk berjumpa dengan dia. InsyaAllah. Doa-doalah saya dapatlah benda Kita tu. doakan kita semua dapat InsyaAllah, Lailatul insyaAllah, Qadar. insyaAllah. Dan seperti mana yang beritahu oleh Ustaz sebentar tadi di awal tadi kita bercerita tentang halal sedikit sebanyak. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran wa kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di atas muka bumi halal dan juga baik. Dan bila sebut halal itu bukan sekadar daripada sudut makanan sahaja, juga dari sudut perubatan kita nak ambil. Dan inilah dijanjikan oleh Eufemol 650. 100% halal, dah diyakini 100% halal dan hanya makan satu biji, insya-Allah sakit kepala
boleh lega. Kalau itulah menjadi halangan untuk kita bangun malam kan. Makan lah. Ya, betul. Makan. Tadi dah hilang kan? Sakit Dah hilang. Alhamdulillah. Dah hilang. Sebelum kita Alam, sudahi, siap terima lah. kasih sekali lagi Alam, kepada tahajud. Ustaz Ashraf. Terima kasih. Ya, sama. Atas perkongsian sebentar tadi. Jadi sebelum kita sudahi, lepas ni kita ada apa? Lepas ini kita ada satu lagi performance. Sebelum nak bagi orang, kita nak tutup kita punya program pada hari ini, kita nak terima kasih juga kepada Amir Masdi dan juga Siti Nordiana. Dan kami nak tinggalkan anda kan, dengan satu persembahan yang mungkin boleh menjentik hati anda untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Mungkin bagi dengar ni kan. Ini dia. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Anas Rizwan. Saya Ustaz Safwan. Assalamualaikum. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik resah, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik resah, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih,